Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kan sallallahu alaihi wasallam. Dan keenamnya dipanggil nafsul mardiyah. Nafsu mardiyah namanya. Maka perjalanan itu ialah dengan Allah Ta'ala, ya, kepada makhluk kerana memberi irsyad akan makhluk, yakni menunjuk akan jalan kepada Allah Ta'ala. Mana orang setelah usul ila Allah, dia dulu dalam mardiyah, bahawa dia sebenarnya layak memimpin manusia kepada Tuhan. Bahkan ada kita kaifa nad'un nas ila Allah wa nahnu ba'idun min. Kaifa, ya, nad'un nas ila Allah. Macam mana kita nak tarik orang kepada Tuhan, wa nahnu ba'idun min, sedangkan kita jauh dari Tuhan. Orang panggil apa? Ketam ngajar apa? Anak jalan. Dia suruh anak jalan dulu, dia sengit-sengit. Sebab tu perlu kepada cari orang yang taraf ni. Dia panggil mursyidul kamil. Imam Ghazali sebut ni kitab Ihya ada ni. Dia ikhtisar Ihya kita baca ni, mukhtasar Ihya. Imam Ghazali kata talabu syekh wajibun ala kullil murid walau kana min akabiril ulama. Mencari mursyid yang memimpin rohani kita untuk makrifat ke Tuhan menjadi kemiskinan, kata Imam Ghazali, walaupun dia terbesar daripada ulama syariat. 4 mazhab, 10 mazhab, Sunan Sita habis, tafsir banyak. Rohani dikencing doktor pakar khas dia. Sebab Imam Ghazali cakap begitu sebab dia sendiri kena benda tu kat diri dia sendiri. Ketika dia dah menghafaz hadis lebih kurang 300,000 hadis dan Imam Ghazali. Al-Imam tu pangkat tu 300. Ni bukan Imam Masjidil Haram. Ini imam, pangkat imam tu 300,000 hadis hafal, bukan main-main. Kita nak apa 30 hadis pun pusing. Hebat tak hebat. Tiba-tiba bila Imam Ghazali sembahyang dalam keadaan anak murid ramai belakang dia, tiba-tiba anak adik dia Imam Ahmad mufarakah. Macam mana rasa tuan? Kita abang sembahyang, murid beribu belakang, tiba-tiba adik kita mufarakah. Terasa malu lah kan. Dia pun satu riwayat, dia jumpa ibu dia, kenapa adik dia mufarakah. Jadi mak dia panggil, ya Ahmad, kenapa kau tak ikut abang? Ya, malulah abang kau mufarakah tengah sembahyang. Dia kata, ya ibunda, macam mana nak ikut abang? Belakang abang penuh darah. Belakang abang penuh darah. Wah, bila disebut gitu Imam Ghazali tersentak. Mana guru engkau? Guru dia si Abu Ali Al-Farmadi, kutub besar, muhaddis, ulama hadis besar. Kerja dia jahit kasut tepi jalan dan tapi ulama hadis besar, wali besar, kutub zaman dia. Sebab apa berlaku gitu darah? Sebab Imam Ghazali ketiga tu dia membincangkan darah mutahayyirah. Kalau kita mengaji ilmu fiqh, dia ada satu darah haid, darah nifas, darah istihadah. Dia yang payah tu darah mutahayyirah. Bila perempuan datang darah straight sebulan, ya, tak ada beza, warna sama, tak ada beza kan. Itu yang payah. Dan dia makna nasiah, mana dia terlupa bulan depan berapa. Kalau bulan lepas dia ingat, dia datang haid 7 hari awal bulan, maka yang sini dia datang straight ni warna sama, tak ada beza, maka dia kena hukumkan yang macam bulan dulu. Bermakna haid dia 7 hari, dia kena qada semayang berapa? 8 hari itu panjang tu. Jadi bila dia nak beza tu tak boleh. Dia nak letak dalam bab talazus dengan bab ibadat, tengah ijtihad benda ni, masuk waktu semayang. Bila dia semayang, benda tu masuk dalam semayang. Ya, perbincangan darah mutahhirah nampak. Boom, adik dia amat tengok tembus. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bin nurillah. Takutlah kamu akan tenungan hebat daripada mukmin kamil, dia tenung dengan nur Allah Taala. Terbuka anda ni dalam kitab apa Durun Nafis, dia kata wa atla'ahum haqiqatal asya. Orang bisa sampai peringkat makrifat sebenar ni Tuhan buka. Ya, Tuhan buka segala. Dia kalau wukuf dalam Naqsyaband, dia wukuf kalbi, tembus kau tengok kita ni. Tuhan buka kan. Sebab rohani kita ibarat cermin. Bila cermin kita bersihkan, semua dia nampak tak? Nampak. Walaupun dia kecil. Cermin bila bersih berkilat, Tuhan tolong kat pokok masuk dalam. Tak kat lemari, matahari masuk dalam. Tak kat orang, kereta semua ditangkap. Jadi dia bersih. Tapi malangnya rohani kita cermin tu kita tak bersih kan. Tengok 3 hun tebal. Ini kalau gajah lalu dia tak dapat tangkap kan.
Ya, dia dapat tangkap alamil mulki, alamil malakut, dia dapat tangkap. Sebab apa? Hijab banyak. Hijab maksiat, hijab dosa, mungkar, zahir, batin, lalai, macam-macam. Dia menyebabkan dia kena berus balik. Cuci dia. Yang tu dalam Syaban dia guna suluk dan sap lipat, jentak dia tok. Segala karat-karat kelalaian terbuka, dia nampak dapat muka syafah. Ya, jadi bila Imam Ghazali tahu dah ni di mana guru dia, dia berguru. Jadi guru dia kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi, dan antara Naqsyaband dia sanad dia kata. Dia kata aku nak ajar engkau apa, dia kata. Kau dah alim besar, kitab pun banyak dah karang kan. Ya, nak ajar apa lagi dah. Tapi satu je aku nak pesan. Satu je aku pesan. Engkau tidak akan sampai kepada Allah selagi makhluk ada dalam hati kamu. Kalau dalam kalbi kamu ni ada makhluk, kau tak akan sampai ke Tuhan. Sebab tu dalam kitab Hidayatul Asyiah dia kata imanu mar la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang ni macam dia tengok unta kan. Apa maksud dia? Tak ada apa. Kita tengok unta ada rasa kan? Kita pakai baju terbalik je, kita pakai sifat terbalik ke sebelah lain ada rasa? Tak ada apa unta, sebab unta tak ada dalam kalbi kita. Ya, letak macam tu. Jangan letakkan makhluk dalam kalbi kamu. Kau akan dapat rahsia khas, Tuhan akan buka hati. Ya, okey. Besok kamu datang, kata guru dia. Datang dan jubah kamu besar ni yang orang hormat, buka. Abang kamu besar kan? Buka. Kalau kita tinggal senglet gantung ni. Ya, datang depan tengah pasar dengan berapa orang ramai ni. Ambil air, siram. Allah, kalau kita macam mana tuan? Ya, kita tu imam nak pergi siram air depan orang ramai rampok. Apa kerja tu imam? Buat tuan, tahan dah, malu tahan. Sampai peringkat tak ada rasa dah tengok orang. Baru dibai'ahkan pum. Ya, zikir tariqah yang sampai sanad kepada Rasulullah SAW. 6 hari je pum. Berjedak wali kutub besar. Imam Ghazali, ilmu dia dah siap kan. Dia sungguh suci dalam dia. Ya, sampai dia tak ada perasaan dengan makhluk. Dia tengok makhluk tak ada rasa pun kan. Sebab hati dia hanya ada rasa dengan Allah. Ya, hati dia hanya takut dengan Allah. Ya, itu yang kita nak tu tuan. Ma fi qalbi ghairullah. Kita perlukan suntikan zikir banyak. Dia tengok orang tak ada perasaan pun kan. Keperasaan dia dengan af'al Tuhan. Jadi makhluk dipanggil apa? Cermin. Mir'atul wujud. Ya, cermin untuk memandang kewujudan Ta'ala. Maka antara ini kalau dipimpin orang, Masya Allah, memang jadi kan. Terus Allah kata khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatuh. Orang yang terpilih di kalangan kamu siapa, kata Nabi? Orang yang bila kau lihat wajah dia je hati kamu erat ke Tuhan. Itu dipanggil rabitah. Ya, rabitah. Kita pandang dia pada guru sab, hati kita terus pergi ke Tuhan. Terasa kebesaran. Kita kalau duduk kan tuan, satu maulana aku ulama besar datang duduk depan kita, kita rasa macam terasa tak? Wah, aku ni jauh lagi, aku ni banyak dosa. Kata terasa sebab apa? Sinaran nur dia tu. Sebab dia orang hebat. Kita duduk kita terasa kita ni jauh. Kita terasa kita banyak maksiat. Tapi kalau duduk dengan orang tak semayang, kita rasa aku lagi baik, dia tak semayang. Bukan? Jadi duduk. Jadi dinakkan kita ni. Sebab tu dalam ayat selalu dalam sembahyang Jumaat kita ada baca ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Satu. Yang kedua, kunu ma'as sadiqin. Engkau kena serta dengan orang yang siddiq hati dengan Tuhan setiap saat. Serta tu jasadan wa ruhan. Kalau jasad dia masih ada, kalau tak ada tak apa, rabitah sentiasa ada. Ya. Bila rabitah dia kuat. Rabitah ni apa tuan? Penambat. Baik, kita tengok pokok, terasa kebesaran tu Tuhan. Kita tengok langit, nampak kebesaran. Dan tu disuruh. Ya, Allah Taala kata apa? Qul inzuru maza fis samawati wal ardh. Sila perhati apa yang ada langit dan bumi. Maza. Tuhan tak kata unzuru ila samawati wal ardh. Pandang langit bumi dah, apa yang ada dalam tu. Ini rahsia dia. Ya, kalau ahli syariat dipanggil dalil. Kalau ahli ma'rifat dipanggil apa? Mazhar, cermin. Jadi makhluk ni mencerminkan menang kebesaran Tuhan. Jadi kita pandang segala makhluk, hati kita tak kontak kepada Ta'ala. Itu rabitah. Kita pandang pokok, nampak kebesaran Tuhan. Kita pandang langit, nampak kebesaran Tuhan. Paling dekat wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita sendiri kita nampak betapa ajaibnya kebesaran Tuhan cukup banyak. Ya, kalau dalam bidang medik tuan-tuan, doktor kau tengok darah tu ada sel beribu, lagi dahsyat kita tengok kebesaran tu Tuhan. Jadi bila kita pandang pada makhluk diri kita atau yang lain, nampak kebesaran Tuhan, itu rabitah. Ya, maka kita nak tanya, pokok, langit, bumi, mana besar dengan wali besar?
Kita pandang aulia dengan pandang pokok. Pandang pokok ingat Tuhan, pandang waliullah ingat Tuhan. Mana besar? Besar ni lagi. Ni orang pilihan Tuhan. Itu masuk rabitah, ya. Itu di antara apa? Cara menuju. Jadi maknanya apa? Dia kekalkan rabitah qalbi kita. Mana cepat sinaran nur makrifat itu dibukakan oleh Allah Taala, ya. Itu rabitah. Itu nak ceritakan nafsu mardiyah dua taraf tu. Bila tu, ya. Kemudian summa qal, dan hal ini adalah kaidan makbul, iaitu telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW yang sabdanya Rabbi zidni yafika takhayyura. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma ighfir fa inna khaira kullahu bi anta min rabbina. Tandalah insyaallah kalau panjang umur, mudah-mudahan lepas raya lah. Selamat berpuasa, ya, dan berhari raya. Maaf zahir batin. Allah Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.